Dah tengok dah tadi. Punyalah sempoi Azali. Azali the best. Bapak dia pun the best. Nak tanya soalan ni. Ada setengah-setengah manusia ni. Dia semayang. Saat dia semayang, saat dia tak semayang. Saat dia semayang, saat dia tak semayang. Lepas tu dia berzikir. Betul ke tak betul macam tu? Jadi serabut lah. Sekali dia pun tanya soalan pula. Tanya soalan yang kita rasa semua nak jawab. Jadi yang sebetul-betulnya lagu mana? Aduai. Senang je. Yang sebetul-betulnya adalah yang tak salah. Itu je. Itu yang sebetul-betulnya adalah yang tak salah. Terbingung seminit. Tak apa. Mak ni suka cakap bunga-bunga sangat. Orang bukan nak faham. Bagilah betul-betul orang nak hantar kat mereka. Yang tak salah. Bagilah sedikit penjelasan. Hadui. Okeylah Ina. Macam ni lah. Lepas ingat ke, Ina teringat lagi yang ayah duk kupas dulu. Bak solat, bak apa, berapa kedudukan solat ada. Apa yang solat yang diterima Allah. Macam mana solat yang tak diterima Allah. Apa itu solat yang hanya di mata manusia. Bagaimana solat yang menghayati Allah hanya sedikit saja. Seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 142. Macam mana seperti di dalam surah Al-Isra ayat 36. Jadi semua ni persoalan-persoalan yang kita dah belajar dulu Ina. Ayah dulu kupas kan kat kita bab ya, apa yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, surah Al-Mu'minun ayat 1, 2 dan surah Al-Ma'un ayat 4, 5. Dari dalam surah-surah yang menceritakan ayat tentang semayang seperti Al-Baqarah ayat 238, 239. Kan ayah ada cerita dulu awal-awal mula kita mengaji pada ujung 80 dulu atau awal 90-an. Jadi persoalan solat, ada orang tak semayang, ada orang semayang. Banyak orang tanya Ina, lepas tu Ina pun sendiri jawab kat atas tu. Susah lah Mai, semak lah soalan mereka ni bagi semak. Itulah yang tak mau jawab pun. Sebab buat apa nak layan soalan-soalan yang bagi kita semak. Yang mana satu betul, yang mana satu tak betul, itu kita mesti ada decision kat kita sendiri. Bukan daripada orang cakap yang ni tak betul, yang ni betul. Kita ada Al-Quran dan kita ada akal fikir. Itu sebab Tuhan kata, faham tak? Sesungguhnya Al-Quran itu sangat terang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dia dah bagi tahu dah. Dan surah ke-15 ayat 9 pun dia bagi tahu. Kan? Dia abang benda tu. Quran ni sangat terang dan jelas. Tetapi wajib tidak boleh tidak untuk kita menggunakan akal. Tetapi bila kita dengar ustaz-ustaz fiqh duk hentam dari sudut fiqh, maka kita berada di singgasana fiqh semata-mata. Sedangkan dalam fiqh sendiri pun ada nafi isbat, ada fana' bakhur, ada istilah matikan diri kamu sebelum kamu mati. Ada juga istilah lenyapkan diri kamu, lenyapkan kewujudan kamu. Tetapi bila mereka tak tahu apa itu istilah la mawujud kan, bila kita nak solat, dia pentam je. Sedangkan dalam azan tu berkumandangan satu kawasan ada masjid, satu kawasan ada surau, satu kawasan ada masjid, satu kawasan ada surau. Melaung-laung azan, bertaut-taut, bersambung-sambung kita boleh dengar. Tapi kita tak faham. Bila dia kata hayya 'alas solah, kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bila dia kata marilah sembahyang, kita kata kita tak berupaya. So beza dia orang tu. Sedangkan solat ni makna dia berhubung. Kita nak berhubung macam mana kalau kita tak kenal? Maka di sini satu persoalan yang sangat besar yang
wajib kita proses dulu. Awak nak bercinta, awak kena kenal orang yang awak cinta. Bila cinta, kadang kita kata kita serah segala-galanya, kita bagi segala-galanya demi cinta dan kasih. Kita besar remaja, kita lalui zaman-zaman tu. Kita tahu proses tu. Orang yang jatuh cinta, tenggelam dalam cinta, hanyut dalam kasih sayang asmara dia, dia akan tak peduli yang ramai lagi dah. Ya, tak peduli dah siapa nak kata apa. Aku cinta dia masa ni, aku tetap, aku tak peduli dah. Itu satu proses penggambaran untuk kita fikir dengan jelas. Bila cinta, P.Ramlee kata dia tak kenal botol kicap atau botol cuka. So hari ni, bila kita nak bercakap pasal Allah Ta'ala, bila kita nak semayang, sama saja proses percintaan tu. Dia kata lenyapkanlah. Kamu dah tak ada dah. Yang ada hanya Allah SWT. Dalam cinta dulu tak pedulilah. Kalau mak setuju, pak tak setuju, adik-beradik tak setuju, aku cinta dia, aku cinta dia. Kami cari satu tempat untuk kami bersama-sama. Untuk kami bersatulah dulu masa zaman-zaman dulu. Tak peduli apa. Ramai berlaku benda ni. Benda ni tak boleh dinafikan. Cinta membuat manusia buta. Buta dari sudut mana? Kalau cinta dengan Allah Ta'ala pula, buta dari sudut apa? Buta melihat daripada yang lain yang hanya ada Allah Ta'ala. Itu baru betul. So hari ni, bila kita nak semayang, dia suruh lenyap. Yang ada itu hanya Allah Ta'ala. Nak ada macam mana kita kenal pun tak. Ini kita cerita yang asas dulu, belum cerita bangun dan buat. Tapi benda ni tak diajar. Ilmu mengenal Allah tak diajar. Ilmu ajak orang semayang, mengajak orang semayang, tapi mengajar orang semayang tak ada. Dia tunjuk buat tunggin balik lagu tu. Yang lepas ajak, qauli sama, fi'li basar, qalbi ilmu lepas tak ajak. Begitu juga dengan niat, rukun niat apa semua lepas tak tembus. Diri di antara dua niat ni apa? Nafi isbat pun lepas tak kata nonsen, lepas tak peduli dah. Habis macam mana awak nak takluk, awak nak menzahirkan kenyataan la khawla wala, kalau nafi isbat awak kata nonsen. Tu benda-benda macam ni. Bila mereka kata sat semayang, sat tak semayang, itu masalah perangai. Bukan masalah yang perlu kita bimbang. Itu atas masalah orang tu. Lepas tu mereka nak berzikir pun atas masalah orang tu. Bukan hak kita kata benda yang mereka buat tu tak betul, benda yang mereka buat tu betul. Even mereka cakap ni sekalipun tentang kedudukan semayang ni, iaitu yang mana membawa kepada khusyuk dan tawaduk. Kalau orang nak buat, mereka buatlah. Lepas tu mereka tak mau buat, bukan masalah kita. Kita pula nak kena bimbang orang yang buat, sat tak buat ni macam mana. Lepas tu mereka berzikir pula macam mana. Apa dia masalah orang kita sebenarnya ni? Why we have to be so busybody about other people presentation between them and their own God? So hari ni masalah kita tentang situ. Kenapa kita nak menjawab soalan tentang penzahiran orang lain? Sebab perbuatan mereka itu dalam Quran telah sebut, dalam surah Al-An'am dia sebut, kamu tidak bertanggungjawab atas amalan orang lain dan orang lain juga tidak bertanggungjawab atas amalan kamu. Ataupun dia sebut, mereka tidak bertanggungjawab ke atas amalan kamu dan kamu juga tidak bertanggungjawab ke atas amalan mereka. So hari ini puak-puak fiqah ni dia suka macam tu. To have the conversation about God or religions, dia cari satu orang untuk menuding jari. Tengok lepas tu, dia berzikir pula. Kalau berzikir, takkan lepas sebut lepas berzikir sebut Anwar Ibrahim. Puak-puak Muhyiddin akan marah. Tak setuju apa dia ni duk naik Anwar Ibrahim punya nama pula. Dah Muhyiddin tu ada menteri dah. Tiap kali menteri kita naik, ada saja nak santai. Takkan ini satu budaya. Kita pilih, mereka pilih, lepas tu mereka pula nak hentam bagi turun, jatuh. Jadi benda luang macam tu boleh kita proses. Sebab itu mengaitkan benda yang ramai. Rakyat, mengaitkan tentang kenegaraan. Jadi bila masuk bab tentang Allah Ta'ala,
Mereka nak zikir, mereka sebut nama Allah. Apa masalah kita? Mereka nak solat, kalau mereka tak khusyuk, lepas tu mereka nak zikir, pergi kat mereka. Kalau mereka sat solat, mereka sat solat, sat tak solat, itu hak mereka. Ini satu teritori yang kita tak boleh masuk campur. Sebab Quran dah pesan, kamu tidak bertanggungjawab ke atas amalan mereka. So kita langgang. Sebab kita tak faham Al-Quran, lepas tu kita jadi rosak, kita jadi semok. Bab Al-Quran, bab sembahyang ni adalah bab masing-masing kena faham dari awal sampai akhir kitab kerukunan dia. Siapa yang sembah, siapa yang nak disembah. Dah kenal ke Allah? Kau tak kenal Allah? Awak mempertuhankan nama semata-mata. Di sebalik ampunya nama tu awak tak tahu. Mana mungkin kita jatuh cinta kalau kita tak kenal? Ini ilmu mengenal Allah telah ditutup di Malaysia. Susah. Bila orang buka, mereka kata sesat. Sebab ini yang basic. Bila basic ni tak dapat, maka bercelaru yang atas. Soalan mereka tak akan dapat jawab. Mereka akan terpinggah-pinggah atau mereka diam. Jadi nak buat macam mana? Kita kesian kat mereka, kita sayang kat mereka. Soal semayang ni, proses dia banyak. Kitab kerukunan kena faham. Lepas tu yang awal mengenal Allah tapi tak mengenal, payah. Kita tak perlu bimbang lah bab tu. Kita tak perlu bimbang. Itu perihal Islam. Kita nak tahu perihal iman. Perihal iman. Tak percaya buka surah Al-Baqarah ayat 62. Buka surah ayat 62 tu. Kita tak perlu bimbang lah. Masing-masing atas Tuhan masing-masing. Baik, sebab ramai yang nak ikut yang ramai, apa nak buat. Sedangkan dalam surah Al-An'am, surah 6 ayat 116 dan surah 27, surah semut tu ayat 84, dia dah sebut terang-terang lah. Kita kena memahami yang meliputi dulu. Tengok surah Al-Kahfi ayat 68. Lepas tu tengok pula surah Al-Kahfi 103, 104, 105. Kita kena kenal Allah dulu. Kita tak boleh mendustai ayat pertemuan dengan Tuhan kita. Tidak sia-sia amalan kita. Okey nah, jangan duk worry pasal orang lah. Okey, kita nak jawab, kita tengok peringkat soalan tu dari sudut mana, ilmu mana. Kalau fiqh nak campur aduk apa. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 42 dia kata, dan surah Ali Imran ayat 70 dia kata, janganlah kamu campur aduk batil dan hak, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran. Kita tak sembunyi kebenaran, tapi soalan yang luar, soalan luar lah, soalan dalam lah. Jangan campur aduk. Baik nah, ingat pesan ayah dulu. Ayah rajak kita kan semua bab solat, bab itu. Daimun macam mana, khosyi'un macam mana, fa'ilun macam mana. Fa'ilun apa rukun dan hukum dia, semua tertib dia, apa dia. Jadi ada susunan dia. Baik Nana, jangan duk koplah lari nak. Senyum aja. Senyum je dengan puak-puak ni. Okey, senyum je. Baik Nana, satu lagi lepas nak try apa recounter sikit, nak try pencerah sikit pasal lepas dah tersebut tadi. Depa tu setengah-setengah tu cari pasal perihal Islam je, mereka tak cari perihal iman. Di sini ada beza dia. Islam ni boleh tengok pada yang ramai. Dari sudut pakaian, dari sudut ke mana dia pergi. Dia tak pergi semayang dalam temple, dia tak pergi semayang dalam church, dia pergi semayang dalam masjid. Itu Islam. Okey, dia pakai jubah serban apa semua. Kalau di Malaysia itu Islam. Kalau di negara Arab ada juga orang Kristian pakai jubah serban. Okey. Perihal Islam ni, perihal yang ramai. Seperti mana perihal Hindu, perihal Buddha, perihal Kristian, perihal Krishna, perihal many different agama dan keagamaan. So itu, kalau kita tak nak peduli lain, kita kata kita Islam. Tetapi Tuhan cakap berapa banyak ayat dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman. Itu beza dia nak. Sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 62 tu pun dia kata dia tak peduli bangsa apakah, dari manakah, mereka yang beriman. Faham tak? Kalau dia kata mereka yang beragama, maka berpecahlah kepada kaedah-kaedah nama-nama agama.
seperti Islam, Hindu, Cina, Buddha, nama agama lah. Lepas nak sebut banyak lah kot. Faham? Banyak pecahan agama tu. Dalam agama itu sendiri pula, mereka ada pula pahaman-pahaman, mazhab-mazhab mereka pula. Ni Kristian dia ada, Katolik dia ada yang ikut Jesus Christ, ada yang ikut Mother Mary, ada yang macam-macam lah. Buddha macam mana, peringkat-peringkat. Begitu juga dengan Islam, ada mazhab, ada itu, ada ini. Ni dah mula mai. Kita nak tengok Wahabi, Salafi, Syiah, Sunnah, semua ada pecahan dalam kaedah agama itu sendiri. Yang dikatakan Islam dia pecah-pecah. Tapi yang dikatakan iman, iman ni orang tak nampak. Tak nampak pada pakaian, tak nampak pada dia ni pergi masjid ke, dia pergi kuil ke, tak ada. Iman terletak pada seketul hati yang bersih. Iman terletak kepada mata batin yang tidak buta, pada mata batin yang tidak tertutup. Iman terletak pada yang mengenal Tuhannya. Sebab dia kata inna dina inallahil Islam. Dia sebut dah dari Jumaat selalu. Agama sah dan rasmi di sisi Allah dan Islam. Tak jumpa Allah, mana nak jumpa apa yang di sisi dia. Ini dia lain permainan dia. Okey, kita tengok satu orang tu berdiri di situ. Dia kata saya pemain muzik. Okey, kalau kita yang tak cenderung dalam perihal muzik, kita sengap. Okey. Tapi orang yang juga bermain muzik, orang yang juga ada band, orang yang juga bermain di kelab malam lah kira, dia akan bertanya, muzik, duk main muzik jenis apa? Apa jenis muzik awak main? Alat muzik apa? Baru dia cakap gitar. Gitar apa? Bass ke, solo ke, rhythm? Dia pecah lagi. Lepas tu jenis muzik pula, jenis tasawuf. Tasawuf tu boleh lagi lah. Ini sebab bila dia kata saya ilmu fiqh, saya pakar ilmu fiqh, kita tak akan bawa keluar bab-bab mengenal Allah. Di sini bila orang Islam kita pukul rata, tapi orang beriman lain, dia tak peduli. Orang Hindu, orang apa pun dia tahu ada hati yang dibuka oleh Allah Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 62. InsyaAllah. Baik insyaAllah kita sayang semua sebenarnya, tetapi itulah. Membawa ilmu ini untuk membentang perkara yang benar ni selalunya dikeji, dihina dan dicela. Tetapi itulah, kita mengaji bukan untuk orang yang ramai. Baik. Iman tu ada dengan kita, Islam tu ada pada mata orang lain. So, iman ada kat hati kita, Islam ada pada mata orang lain. Pada mata kita melihat orang lain, pada mata orang lain melihat kita. Tetapi iman ada pada hati kita, ada pada hati setiap masing-masing. Baiklah. Selamatlah. Moga nak nampak lah. InsyaAllah. Sebab kalau orang yang mengenal zahir batin ni hak siapa, so tubuh ni tak akan dihemban masuk dalam pasyak tu, dalam tanah tu akan dimakan ulat dah. Ini semua hak Allah Ta'ala nah. Kita akan kembali. Zahir batin dia akan pulang. InsyaAllah. Yang faham tu faham, yang tak faham tu tak faham lah. Yang nampak tu nampak, yang tak nampak tu akan tak nampak lah. Maka berteka-teka dan bersangka-sangka lah. Maka mereka akan menyangka-nyangka dan mengejek-ngejek, mengolok-ngolok ilmu ni. Itu telah berlaku banyak dalam Quran, telah terang. Sebab kalau mereka kaji surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105 dan juga ayat 110, terang-terang dia cakap, di dalam beragama janganlah kamu mempersekutukan, di dalam beribadat janganlah kamu bersekutukan walau seorang pun. Hari ni apa yang jadi tengok. So itulah takluk wadatul wujud ataupun takluk ilmu mengenal Allah ini adalah basar. Kemuncak dia adalah basar, iaitu melihat. Nampak lah. Yang tak nampak lah. Nak sembang apa lagi? Dia bukan takluk, dia kemuncak makrifah ni. Takluk dia khawli, bukan lagi dah. Dan bukan takluk dia ilmu lagi dah. Iaitu khalbi, ilmu, khawli, samak. Tak ada. Takluk kemuncak ilmu makrifah adalah basar, iaitu melihat. Kita kenal segala af'al itu siapa. Okay, Nana. Baik, selamatlah.
Kita tak ada apa pun. Kalau kita kata kita berilmu depan mata Allah Ta'ala ni, besar melukut pun tak ada. Kita tak ada apa pun. Kita sema-sema atas rasa kasih je. Yang memiliki ilmu dan yang memberi faham tu dan beri petunjuk dan yang menyesatkan Allah itu sendiri. Baik Nana, selamatlah.